Okey. So hari ni kita sambung sambung syarikat berhad. Okey, sebelum tu ada nak tanya apa-apa? Apa yang kita dah belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar berkenaan syarikat berhad dan perbezaan, ciri-ciri syarikat senior berhad, awam berhad. Dan syarikat jenis share, jenis saham, share biasa, share keutamaan. Okay, itu yang kita belajar last week. Okay, ada nak tanya apa-apa? Kalau tak ada ini, sebab hari ni kita akan belajar. Kita nak belajar bagaimana nak kira modal. Okay. Kira modal daripada terbitan share. Dan bagaimana nak merekod share. So kita nak belajar lah. Ni barulah kerja kita ni, accountant. So hari ni ada pengiraan lah. Tak macam minggu lepas banyak cakap ni kan. Alright, boleh cikgu mula? Dah sedia semua? Dah cikgu. Baru 8 orang ni. Dah cikgu. Asim kelas apa sepatutnya sekarang? Admit. Kan? Okay. Alright. So hari ni kita belajar modal. Bagaimana nak kira modal diterbitkan. Okay. Dan berbayar penuh. Okay. Jadi kita sekarang ni nak kira lah berapa modal. Alright. Jadi yang kita tahu sekarang ni bila syarikat berhad nak cari modal, sumber modal, syarikat berhad akan membuat terbitan share. Okey. Dia akan membuat terbitan share. Maksudnya dia menjual share lah baru dapat modal. Okey, jadi cara dia dan modal yang kita dapat yang syarikat berhad terbitkan tu dipanggil sebagai modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Apa maksud berbayar penuh ni? Okey. Share yang dijual, pembeli bayar dengan penuh. Okey. Share yang dijual, kita dapat duit. Sebab ada kes, share dijual, pembeli tak nak bayar. Ada kes, share yang dijual, pembeli terlebih bayar. Itu kes-kes nanti alhamdulillah lah dalam SPM ni tidak ditanya. Tak ditanya sangat. Cuma yang kita kena faham sekarang ni apa yang syarikat berhad jual itu yang dia akan dapat. Maksudnya tak ada kes yang tak nak bayar, tak ada kes yang terlebih bayar, tak ada kes yang nak diskaun pun ada. Membeli share tapi nak diskaun pun ada juga. Itu lain cerita. So semua tak akan disentuh. Okey. Jadi formula dia adalah bilangan share yang diterbitkan. Okey. Berapa yang bilangan share yang dijual. Ingat diterbitkan tu dijual bilangan share yang diterbitkan darab harga seunit share. Darab harga seunit share
maka dapat modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ni formula dia simple je. Bilangan share yang diterbitkan, contoh 2 juta unit contoh. 2 juta unit kita terbit. Okey, dalam bab ni bilangan kosong kena kira betul-betul. Jangan ada terlebih, jangan ada terkurang. Kalau 2 juta, berapa bilangan kosong dia? Kalau 1000, berapa bilangan kosong dia? And then harga seunit share contoh RM1. Darablah RM1. Jadi darab modal diterbitkan kita dapat RM 2 juta. Okey. Jadi modal diterbitkan ni mesti dalam RM. Modal diterbitkan ni mesti dalam RM. Ringgit Malaysia. Alright. Okey. Dan ada setengah syarikat berhad terbitannya, contoh syarikat berhad dia ada 5 juta share. Syarikat berhad dia ada 5 juta share. Tak semestinya dia kena jual semua share. Okey, tak semestinya dia kena jual semua share. Mungkin bulan Januari dia nak sikit je modal dulu. Okey, mungkin dia nak jual 3,000 share, 3 juta share dulu. Okey. Ini kita panggil terbitan pertama. Ini kita panggil sebagai terbitan pertama. Sebab kita nak syarikat nak 3 juta modal sahaja. Okey, mungkin lepas tu dah bisnes dah berjalan. Okey, and then 1/6 syarikat nak tambah lagi modal. Okey, dia jual lagi 1 juta share. Ini kita panggil terbitan kedua. Jadi bermaksud penjualan terbitan share tu boleh berlaku banyak kali dalam setahun. Terbitan pertama, terbitan kedua, terbitan ketiga. Selagi syarikat berhad memerlukan modal, selagi itulah dia boleh buat terbitan. Selagi itulah dia boleh buat terbitan share. Okey. Alright. Ini kita faham. Jadi kita tengok contoh. Boleh tak? Boleh faham? Okay, kita tengok contoh. Syarikat Suci Murni Berhad. Sebuah syarikat percetakan. Telah didaftarkan pada 1 Januari. Cerita dia lah. Okay, pada 22 Januari. Okey, satu lagi untuk syarikat berhad ni, tarikh sangat penting. Saya sangat memainkan peranan. Jadi hati-hati dengan tarikh. Ingat dalam pengiraan kalau 1 hari bulan sehingga 14 hari bulan, ini dikira dalam bulan yang sama. Okey. Bila masuk 15 hari bulan sehingga 30 atau 31 hari bulan, ini dikira sebagai bulan berikutnya. Okey. Jadi tarikh kena terpilah supaya nanti kita nak rekod, sebab nanti kita nak rekod based on tarikh . Jadi pada 22 Januari syarikat telah menerbitkan 100,000 unit 6% share keutamaan. Okey, ini nama share keutamaan nama rasmi share keutamaan. Mesti ada peratus macam yang cikgu dah bagi tahu last week. 6% ni mewakili apa? Siapa boleh jawab? Enam peratus tu mewakili apa? Share keutamaan. Sebab 6% ni memang nama rasmi. Nama share keutamaan mesti ada peratus kat depan dia. Kalau awak tak letak peratus depan dia, salah. Jadi apa maksud 6% ni? Jumlah share yang dimiliki, cikgu. Kurang tepat. Siapa
betul. Cuba Oh, tengok, kadar cuba tengok. dividen. Yes. 6% ni adalah kadar dividen. Kan kita dah belajar last week, kadar dividen share keutamaan adalah tetap. Jadi 6% ni lah dividen dia. Jadi dia tetaplah 6%, tak berubah. That's why nama share keutamaan, dia mesti ada peratus kat depan dia. Ini jangan tinggalkan. Sebab 6% ni mewakili dividen. Dia mewakili dividen. Okey. Right. Okay. Jadi share keutamaan 1,000 unit share keutamaan 100,000 unit share keutamaan dijual pada harga RM1. Dan 2 juta unit share biasa. Okey, share biasa dia tak ada peratus. Jadi sebab peratus dividen dia tak tetap. 2 juta unit share biasa dijual atau diterbitkan pada harga 50 sen se-share kepada orang ramai. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Okay, share first dia akan dilanggan dulu. Kita langgan dulu. Maknanya pre-order. Istilah sekarang ni kita guna pre-order dulu. Dah confirm baru bayar. Maksudnya bila syarikat jual share, bila syarikat berhad terbitkan share, pembeli share, pemegang share kena pre-order dulu. Lepas tu bila dah syarikat dah luluskan, baru pemegang saham bayar. Itu maksud dia ni, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Maksudnya telah di pre-order, telah dilanggan, maknanya dan diluluskan, so dibayar penuh. Sekarang ni kita nak kira berapa modal diterbitkan dan berbayar penuh. Untuk share keutamaan, berapa tadi? 100,000 unit. Ni cikgu cakap hati-hati dengan kosong. Kan terlebihkan jadi 1 juta. Terkurangkan jadi 10,000. Kena darab dengan RM RM1. Harga seunit share. Jadi dapat jawapan RM100,000. Okey. Kemudian share biasa. Okey, diterbitkan sebanyak 2 juta unit. Okey. Darab dengan harga seunit share adalah 50 sen. Dan berapa ni? 1 juta ringgit. Kita main juta-juta je, ratus-ratus ribu je sekarang. Tak ada puluh-puluh ribu dah. Okey, 1 juta ringgit. Jadi berapa jumlah modal diterbitkan berbayar penuh daripada 2 jenis share yang telah diterbitkan adalah 1,100,000. Okey. Boleh? Senang kan? Senang je nak kira modal ni. Ingat unit, ingat harga share. Dapatlah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kenapa kita nak kira modal diterbitkan dan berbayar penuh ni? Sebab sebagai accountant, kita nak rekod yang ni nanti. Kita nak rekod yang ni. Berapa modal yang diterbitkan? Sebab kita mesti merekod menggunakan mesti ada wang sebagai ukuran, menggunakan andaian wang sebagai ukuran. Maksudnya benda yang kita nak rekod tu mesti RM dalam ringgit Malaysia. Jadi that's why kena kira modal ni dulu. So bila dah dapat modal diterbitkan dan berbayar penuh, lepas ni barulah kita rekod dalam buku akaun kita. Jangan awak rekod yang unit tu pula, unit tu bukan RM. Jadi salah lah, dah langgar lah andaian perakaunan. Salah lah. Okey. Tengok contoh yang kedua pula. Okay. Contoh pengiraan
modal terbitan yang kedua. Okey, ni ada berlaku terbitan yang kedua. Okey, pada 31 Mei. Okey, 31 Mei, syarikat Suci Murni Berhad, syarikat samalah membuat terbitan kedua, membuat terbitan kedua kerana memerlukan modal tambahan. Okay, syarikat telah menerbitkan 300,000 unit, 6% share keutamaan pada harga RM1, masih lagi pada harga yang sama, se-share. Okay. Dan 1 juta unit share biasa pada harga 50 sen. Okey, 50 sen se-share kepada orang ramai. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Tahun kewangan berakhir 31 Disember. Okey, cuba kira berapa? Share keutamaan 300,000 unit. Okey, darab RM RM1. Jadi kita dapat RM300,000. Okey. Share biasa pula ada diterbitkan 1 juta unit. Okay. Harga seunit adalah 50 sen. Jadi kita dapat RM500,000. Jadi total modal diterbitkan dan berbayar penuh adalah RM800,000. Ini untuk second terbitan lah, terbitan yang kedua. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Semua clear Semua clear Sebab ini first step yang kita akan buat sebelum nak kira buat apa-apa, sebelum nak rekod nanti, sebelum nak kira dividen. Benda ni awak kena kira dulu jangan besok bila nak kira dividen, cikgu nak kira dividen macam mana. Memang tak tahu sebab kita tak kira modal diterbitkan. Once awak dah kira modal diterbitkan, baru boleh kita kira dividen, baru boleh kita rekod. Jadi benda ni yang selalu pelajar lupa. Nampak senang tapi bila nak rekod nanti, student dah lupa dah nak rekod yang mana, nak rekod apa, nak kira yang mana. Nak buat dividen nanti pun nak kira yang mana. Segalanya berdasarkan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, jadi kita teruskan. Alright. Jadi macam mana cara penulisan dalam penyata keuangan? Penyata kedudukan keuangan. Jadi beza dia macam cikgu bagi tahu beza penyata kedudukan keuangan adalah di bahagian equity pemilik. Sekejap lah. Okay. Bateri nak habis. Okey. Jadi perbezaan dalam syarikat Berhad ni adalah di bawah penyata kedudukan keuangan equity pemilik. Jadi yang kita belajar ni semua beza dekat equity pemilik. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa equity pemilik berbeza? Milikan tunggal, perkongsian. Yang ni syarikat Berhad. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ini pengetahuan am lah, maksudnya tak termasuk dalam ni lah kebat lah ni Contoh kalau milikkan tunggal. Macam mana bentuk equity pemilik milikkan tunggal?
Kita mula equity pemilik milikan tunggal. Modal awal kan, lepas tu tambah lupa ke? Tambah untung bersih. Okey. Dan kita tolak dengan ambilan. So dapat modal akhir. Ini equity pemilik milikan tunggal. Kalau perkongsian, baru kita belajar sebelum ni. Untung bersih sebelum pelarasan. Apa dia? Untung bersih sebelum pelarasan. Untung bersih sebelum pelarasan. Equity pemilik. Ada dua benda je. Ya. Equity pemilik untuk perkongsian. Ada apa? Akaun apa? Akaun apa? Akaun modal ni akaun semasa. Akaun modal perkongsi. Perkongsi A, kemudian perkongsi B dengan akaun semasa. Ini equity pemilik. Ingat nanti awak kena buat semua ni. Perkongsi A, perkongsi B. Ini untuk perkongsian. Okey. Sekarang kita masuk satu lagi entiti perniagaan, syarikat berhad. Syarikat berhad pun lain. Dia punya equity pemilik. Okay. Jadi untuk syarikat berhad, cara kita nak tulis equity pemilik, kita hanya menyatakan modal yang diterbitkan dan berbayar penuh sahaja. Itu cara kita nak tulis equity pemilik. Maksudnya yang kita dah kira tadilah. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Yang belum terbitkan jangan masukkan dalam equity pemilik. Dan berbayar penuh. Jadi kita kena letakkan 6%. Tadi ada share keutamaan kan. 6% share. Sebelum letak nama share keutamaan, kita letakkan unit dulu. Berapa unit share keutamaan kita dah terbitkan berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi tahu tadi. Total unit yang kita dah terbitkan untuk share keutamaan. Daripada contoh 400,000. syarikat Sulsim. Berapa ribu? 400,000. 400,000. Macam mana dapat 400,000? Sebab dia ada dua kali terbitan. Terbitan pertama 100,000, terbitan kedua 300,000. Jadi 400,000 unit. Mesti letakkan berapa unit. Kemudian nama share 6% share keutamaan. Ha, 6% share keutamaan. Harga seunit share tak perlu letak. Kita terus letak nilai berapa modal yang dah diterbitkan, iaitu RM400,000. Ini untuk share keutamaan. Share keutamaan dulu that's why nama dia utama. So apa-apa tulis share keutamaan dulu. Okay, baru diikuti dengan share biasa. Okay, share biasa berapa unit? 3 juta. 3 juta. 3
3 juta unit share biasa. Berapa modal diterbitkan? RM1,500,000. Macam mana dapat RM1,500,000? Kan harga seunit share dia 50 sen kan? Ataupun kita tambahkan je lah 2 terbitan tadi. Terbitan pertama 1 juta, terbitan kedua 500,000. Dapatlah 1,500,000. Okey, jadi total dia adalah 1,900,000. Okey. Ini cara kita tulis equity pemilik bagi syarikat berhad. Part lain semua sama. Untung bersih ke, apur ke, aset bukan semasa ke, aset semasa ke, semua sama. Cuma beza dia dekat syarikat berhad, iaitu bahagian equity pemilik. Okey. Jadi kalau tengok ketiga-tiga syarikat ni, beza dia mana? Memang ada tiga-tiga ada perbezaan. Contoh milikkan tunggal. Milikkan tunggal ni sebab dia ada ambilan. Sebab dia pemilik tunggal kan. Kadang dia buat ambilan apa semua, jadi kena rekodkan sebagai ambilan. Bila perkongsian, ambilan, berlaku juga ambilan tapi kita rekod dalam akaun semasa. Sebab ada lagi benda-benda lain, sebab ada perjanjian perkongsian. Semua perjanjian perkongsian kita rekod dalam akaun semasa. Kongsi rugi semua kita rekod dalam akaun semasa. Itu sebab untung bersih tak ada. Macam milikkan tunggal kena tulis untung bersih, kena tulis ambilan sebab dia milikkan tunggal. Dia seorang pemilik. Yang ni dah ramai pemilik. Jadi kita rekod semua untung bersih, ambilan semua kita rekod dekat akaun semasa. Jadilah macam ni untuk equity pemilik perkongsian. Manakala syarikat berhad, dia pemilik dia ramai. Pemilik dia ramai dan pemilik dia adalah pemegang-pemegang share. Jadi dia kena tunjukkanlah berapa share yang telah diterbitkan, berapa share yang telah dijual. Tak perlu ada tunjuk seorang-seorang. Perlu nanti. Total je lah. Mana 400,000 unit share keutamaan. 300,000 unit share biasa. So kat sini tiada ambilan, tiada untung bersih diletakkan di dalam equity pemilik. Sebab syarikat ni dimiliki oleh ramai sangat orang. Jadi untuk syarikat berhad nanti bila awak masuk dekat IPT nanti kita akan belajarlah part dividen, pembayaran dividen tu. So kat situ lah menentukan untung bersih syarikat. Macam mana nak tulis untung bersih syarikat. Jadi dekat equity pemilik PKK ni hanya kita nyatakan berapa yang modal yang telah diterbitkan. Okay, boleh bezakan tak ketiga-tiga ni? Boleh. Jangan besok tersilap. Soalan milikkan tunggal macam kerja khusus, pergi buat equity pemilik syarikat berhad. Masalah lah. Tiba-tiba ada share pula. Masalah lah. Jangan confuse tiga-tiga ni. Alright. Nanti kita belajar kelab. Kelab lain pula dia punya ni. Okey, kita kembali kepada nota kita. Jadi ini cikgu dah explain lah macam mana cara nak buat. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan dengan terbitan share. Teruskan dengan terbitan share. Okey. Okay, kita dah kira modal diterbitkan. Okay, sekarang ni kita nak rekod jumlah
terbitan share ke dalam buku akaun. Bila cakap rekod, yang tak faham, bila cakap pasal rekod, kita masih lagi mengikut proses kitaran perakaunan. Yang mana mesti dokumen. Lepas dokumen apa? Lepas dokumen apa kitaran? Buku catatan pertama. Lepas tu? Imbangan duga. Baik, sebelum imbangan duga. Ledger dulu. Okey, lepas tu baru imbangan duga. Jadi nak sampai ke imbangan duga ni mesti melalui buku catatan pertama dan ledger. Jadi untuk syarikat berhad, bila kita terbitkan share, kita kena rekod dalam buku catatan pertama iaitu journal. Kita akan rekod dalam journal. Kemudian kita akan pindahkan ke ledger. Jadi dua benda ni yang kita akan buat untuk merekod terbitan share. Sebab semua urus niaga yang berlaku mesti melalui proses ni. Dokumen tak perlulah. Dokumen tak perlulah. Okey. Jadi dokumen tu kita tahu macam jual beli biasa tu lah. Ada CJ, ada slip, ada receipt, apa semua. Itu biasalah. Jadi kita melalui journal dan ledger. Jadi itu yang kita nak buat sekarang. Bila terbitan share, dia melibatkan journal dan ledger. Okey, sebelum tu kita tengok. Ada tak korang terfikir macam mana syarikat berhad ada share? Bila dia orang dapat share tu? Ataupun adakah dia orang suka-suka je ambil share? Macam kita lah, kita nak jual barang. Adakah kita suka-suka kita jual barang, cakap je nak jual barang, barang ada depan mata? Macam tu ke? Tak. Tak kan? Contoh kita nak jual kuih, kena buat proses buat kuih kan. Dah siap barang kuih tu, baru kita boleh jual. Sama juga dengan macam share. Sebelum syarikat berhad nak jual share, dia kena mohon terlebih dahulu share tersebut. Kat mana dia mohon? Kat mana syarikat berhad tu perlu mohon? Ni nama agensi ni. Suruhanjaya Security. Ataupun dipanggil SC, Security Commission. Mungkin ada parent-parent yang kerja dekat sini. Cuba check. Ada adik-adik ke, pakcik-pakcik ke, makcik yang kerja dekat SC, Security Commission. So dari situlah syarikat berhad mendapat kelulusan jumlah share yang dibenarkan untuk diterbitkan. Bila Suruhanjaya Security dah luluskan, baru boleh kita terbitkan. Maksudnya barulah syarikat tu ada share. Jadi bila syarikat tu dah ada share, bagaimana pula syarikat berhad nak bagi tahu orang awam, aku ada share, aku nak jual share. Promote lah, dikira macam promote kan. Jadi biasanya syarikat berhad dia akan hebahkan melalui prospektus. Ini istilah penggunaan syarikat berhad. Jangan kau marah cikgu pula. Ini memang istilah penggunaan syarikat berhad. Syarikat berhad dia akan keluarkan satu prospektus. Prospektus ni, apa dia prospektus ni? Ni dia. Gambaran kepada bakal pelabur mengenai prestasi syarikat. Dan prospektus ni selalu ada di dalam surat khabar lah, dalam majalah, dalam akhbar-akhbar. Kalau siapa yang biasa baca NSP, Straits Times, New Straits Times, Star, dekat bahagian iklan nikah tu memang banyak prospektus syarikat-syarikat yang ada. Jadi kat situ awak boleh baca lah, boleh rujuk. Kita nak melabur ke tidak. Ataupun sekarang ni, teknologi sekarang ni bukan dalam akhbar je, awak boleh rujuk dalam internet. Boleh rujuk dekat internet. Awak bacalah kat situ, buatlah analisis dekat situ. Buatlah pengiraan pulangan atas modal dekat situ.
Okay. Itulah dia, nama dia prospectus. Right? Okay. Jadi dan akaun yang terlibat, bila kita dah ada share, bila syarikat kita dah ada share, syarikat kita dah terbitkan kepada orang ramai, maka sebagai accountant kita kena rekod. Dan jadi apa akaun yang terlibat, okay, tak banyak akaun, jangan risau, tak banyak. Ada 3 akaun sahaja, iaitu akaun bank, okay, akaun bank, kemudian akaun permohonan share, dan yang ketiga akaun modal share. 3 je. Right? Cuma share tu hati-hatilah sebab kita ada 2 jenis share. So kalau share biasa dengan share keutamaan ada, so ada 2 lah akaun permohonan. Akaun modal pun sama, kalau ada 2 jenis share, so ada 2 lah akaun modal share. Satu share biasa, satu share keutamaan. Jadi kebiasaannya jumlah akaun yang kita kena sediakan adalah 5 akaun sahaja. Akaun bank, share biasa, permohonan share keutamaan, modal share biasa, modal share keutamaan. Jadi 5 akaun sahaja. Jadi senang je nak ingat sebenarnya. Okey. Jadi bila kita nak terbit, proses yang pertama, terbitan share. Terbitan share ni maksudnya jual share. Terbitan share, so bila syarikat menjual share, bila menerbitkan share, akaun mana yang terlibat? Biasanya 2 akaun yang terlibat, iaitu akaun permohonan dengan akaun modal. Jadi dalam jurnal buku catatan pertama, debit akaun permohonan, kredit akaun modal. Ini jurnal untuk terbitan share. Debit permohonan, kredit modal. Untuk share biasa, share keutamaan sama. So kalau share biasa, maksud sama tu debit kredit tu samalah. Jadi kalau share biasa, debit permohonan share biasa. Kredit akaun modal share biasa. Kalau share keutamaan, debit akaun permohonan berapa peratus share keutamaan. Kredit akaun modal peratus share keutamaan. Jadi dia punya item debit kredit tu sama. Ini yang pertama bila berlaku terbitan share. Yang kedua, bila kita dah terbitkan, terbit tu dah jual, dah dimohon, dah dilanggan, and then permohonan tu diluluskan. Jadi lepas permohonan diluluskan, apa berlaku? Apa berlaku terhadap permohonan tadi yang kita jual tadi? Kena hebahkan. Dah hebahkan tu, dapat terbitkan tu. Terbitan ni kan maksud jual. So bila dapat hebahan, bila kita dah hebahkan, itu yang kita dapat buat terbitan. Dan bila terbitan ni, dia proses permohonan. Dan bila permohonan ni berjaya, apa berlaku? Dapat untung. Dapat untung, okey. Selagi hampir tepat dah tu. Dividen. Dividen belum lagi. belum confirm lagi nak dapat dividen apa. Bila dah, sebab tadi ingat bila terbitan tu maksud dia mohon.
Bila mohon, syarikat akan analisis dulu. Bila dah lulus, apa jadi pada pembeli share? Kena bayar kan? Pembeli share kena bayar lah. Dan syarikat berhad akan terima duit. Itu yang berlaku selepas terbitan share. Penerimaan wang dari terbitan share. Okey. Jadi bila syarikat terima duit dari terbitan share, kena debit apa? Akaun apa? Dapat duit. Akaun? Account bank. Bank. So debit account bank, kredit. Kita cancel akaun permohonan sebab permohonan tu tak dia masih wujud masa mohon saja. Kredit akaun permohonan. Okey. Jadi ini saja general arm yang kita kena tahu. Tak banyak. Ada dua je. Satu bila terbitan share. Debit permohonan, kredit modal. Okey, lepas tu kita terima duit dari terbitan share. Debit bank, kredit permohonan. Boleh faham tak? Faham. Ada nak Faham. tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Nazifah nak tanya? Pak Parliana. Ada nak tanya tak? Tak ada, Cik. Tak ada. Tak ada, boleh Slow and steady je cikgu ajar ni. Kalau cikgu fast furious bagi tahu Okey. Jadi dua terbitan ni. Alright, kita tengok contoh. Ini cikgu tak masuk lagi C Cikgu baru terangkan A dengan B. Kalau daripada nota cikgu tu, okey, cikgu baru setakat A dengan B ni. C dengan D sabar dulu. Kita fahamkan dulu cara nak rekod terbitan share ke dalam jurnal am. Kita tengok contoh. Masih lagi syarikat yang sama. Syarikat Suci Murni Berhad. Saja je Suci Murni cikgu letakkan bagi korang hati. Hati kita suci dengan murni. Baru senang nak buat kerja. Okey. Sebuah syarikat percetakan telah didaftarkan pada 1 Januari. Okey, sama juga lah cerita dia. Kalau tengok pada contoh sebelum ni pun sama. 22 Januari, syarikat menerbitkan 100,000 unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 2 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share pada orang ramai. Pada 4 Februari, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Jadi tadi kita dah kira kan, modal diterbitkan. Ingat cikgu cakap, sebelum nak rekod, kena tahu modal diterbitkan. Okay, berapa modal diterbitkan bagi 6% share keutamaan? Tadi dah kira kan? 100,000 unit darab dengan RM1, jadi dapat RM100,000. Kena dapatkan modal diterbitkan Share biasa, kita pun dah kira tadi 2 juta darab 50 sen. Ni pada contoh yang mula tadi contoh kira modal tadi. So RM 1 juta. Okey. Jadi dah dapat modal ni, baru kita rekod dalam jurnal am. Okey, rekod satu persatu. Okey, sekarang ni ada 2 jenis share. Kita rekod share keutamaan terlebih dahulu. Okey. Tarikh yang kita nak gunakan, bila tarikh diterbitkan? Tarikh diterbitkan adalah pada 22 Januari. Jadi itulah tarikh yang kita letak. Januari 22.
Okey, debit account apa? Debit account? Permohonan. Debit account permohonan. Okey. Debit account permohonan. Enam peratus share keutamaan. Cikgu tak buat. Okay. Buatlah. Share keutamaan. Ingatlah sekarang kita tengah buat akaun permohonan share keutamaan dulu. Okay, berapa nilai dia? RM100,000. Debit akaun modal 6% share keutamaan. Okay. RM100,000. Okay, keterangan nak tulis apa? Sekarang ni proses yang pertama tadi apa? Terbitan share kan? Merekod terbitan 6% share keutamaan. Ini keterangan dia. Keterangan dia buat cerita lah. Tak kisah cerita macam mana pun. Tapi inilah dia yang paling mudah sekali. Merekod terbitan 6% share keutamaan. Okey, baru ada satu. Jadi kita dah rekod terbitan share keutamaan. Okey, sekarang ni kita rekod pula terbitan share biasa. Tarikh yang sama. So kalau tarikh sama tak perlu letak tarikh lah. Debit akaun permohonan share biasa RM1 juta. Kredit akaun modal share biasa RM1 juta. Dan keterangan merekod terbitan share biasa. Okey, setakat ni boleh? Senang kan? Boleh. Okey, dah selesai kita nak rekod terbitan kedua-dua jenis share. Yang kedua, proses yang kedua, kita rekod penerimaan wang. Okey. Bila tarikh kita terima wang? Bila tarikh dilanggan dan berbayar penuh? 4 Februari. 4 Februari. Jadi tarikh ni yang kita gunakan untuk merekod penerimaan wang. Okey. Jadi Februari 4. Debit account bank. Kita terima duit ikhlas. Debit bank. Okey, nilai sabar dulu. Sebab apa sekarang kita ada dua jenis share. Kita boleh combinekan kedua-dua tu. Kita letakkan dalam satu journal sahaja. Tak perlulah kita buat asing-asing. Satu untuk share biasa, satu untuk share keutamaan. Tak apa. Tak perlu.
Okay. Macam terbitan tu kena asingkanlah sebab kita melibatkan modal share yang berbeza. Satu modal share keutamaan, satu modal share biasa. That's why kena asingkan. Tapi account bank, semua modal masuk ke dalam account bank. Jadi tak perlu kita asingkan, tapi kita combinekan kedua-dua account. Kedua-dua share ke dalam account bank. Okay. Jadi debit account bank, ini masa cikgu combine tu maksudnya dua-dua account share kita letakkan di kredit. Okay. Credit account permohonan 6% share keutamaan. Okay, cikgu tak muat share keutamaan dia RM100,000. Kredit. Okay. RM100,000. Kemudian akaun permohonan share biasa RM1 juta. Jadi berapa total yang syarikat terima? RM1,100,000. Jadi bila rekod penerimaan wang, bila ada dua share, kita buat macam ni pada account bank. Kita akan buat macam ni. Jadi keterangan dia merekod penerimaan wang daripada terbitan share. Cukup macam ni. Merekod penerimaan wang daripada terbitan share. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada kot. Tak ada kot. Yang lain? InsyaAllah tak ada. Syazana ni, okey. Okey, cikgu. Okay. Dia simple je untuk buat jenayah bagi syarikat Berhad ni simple sahaja. Ni sahaja akaun yang awak kena ingat. Janganlah risau pasal diskaun, gaji, sewa, belum bayar, sewa belum terima tu semua tak payah risau. Tak ada dalam syarikat Berhad ni. Bukan tak ada. Tapi untuk SPM kita fokus pada benda ni. Tapi hakikatnya memang ada pun. Tapi bukan masa ni lah. Dekat IPT nanti. Dah masuk U nanti. Itu semua korang akan belajar kat U ni. Ulang balik sebenarnya. Tapi fokus benda yang kita untuk SPM ni lah dia. Okey. Jadi kita dah rekod ke dalam journal. Bila dah rekod ke dalam journal, kita kena pindahkanlah ke dalam account, ke dalam ledger. Jadi bila kita nak pindahkan ke dalam ledger, alright, tadi kita dah buka, cikgu dah ajar 5 account je kan. Jadi ada 5 account je lah. So 5 account tu yang kita kena buka. Okay. Jadi account yang pertama adalah account permohonan 6% share keutamaan. Account dia tak banyak tapi nama-nama dia memang panjang. Account modal 6% share keutamaan. Kemudian kita ada akaun permohonan share biasa.
Dan kita ada akaun modal share biasa. Dan akhir sekali, the only one is account bank. Right. Ini sahaja ledger. Okay. Okay, dah buka dah? Dah tulis nama account? Dah cikgu. Okay. Alright. Jadi macam mana kita nak pindahkan? Sama juga konsep yang kita dah belajar masa form 4 tahun lepas. Bila kita nak pindahkan daripada journal ke ledger. Okay, awak tengok journal yang pertama tadi. Okay, journal yang pertama ni. Debit account apa? Debit account permohonan kan? Credit account modal. Jadi dalam ledger account permohonan mesti debit. Account modal mesti kredit. Jadi bila kita pindahkan ke ledger ikut daripada journal am pindahkan ke ledger, kita kena ikut account tu. Kalau account tu debit, dalam ledger mesti debit. Kalau account tu kredit, dalam ledger mesti kredit. Jadi kita pindahkan nilai lah. Okay. Jadi yang pertama debit permohonan, kredit modal, share keutamaan. Kita letakkan debit permohonan, kita letakkan 100,000. Kredit modal 100,000. Sebab dalam jurnal permohonan debit, share keutamaan, kredit. Okay, and then letakkan tarikh Februari. Januari 22. Januari 22. So tarikh Januari 22. Okey. And then bila butir baru butir itu kita tukarkan kedudukan dia. Untuk akaun permohonan butir kita letakkan modal 6% share keutamaan. Manakala untuk modal kita letakkan permohonan 6% share keutamaan. Cikgu tak buat cikgu buat short form. You all tak boleh. Kena buat penuh. Okay. Jadi untuk share biasa pun sama. Okay. Share biasa pun sama. Debit permohonan, kredit modal share biasa. Okay, debit permohonan 1 juta. Ini daripada jurnal yang kedua. Kredit modal 1 juta. Okay, tarikh Januari sama juga. Januari 22. Okay. Januari 22. And then butir baru bertukar. So untuk permohonan kita letak butir modal share biasa. Dan untuk akaun modal kita letak permohonan share biasa. Okey, ini masa terbitan.
Alright. Okay, dah. Okay. Jadi bila dah rekod terbitan, okay, sekarang kita rekod pula penerimaan wang. Okay. Jadi penerimaan wang disebabkan ada dua jenis share, kita buat satu persatu lah. Kita buat satu persatu. Okay. First kali kita rekod share keutamaan. Okay. Jadi untuk share keutamaan, debit bank 100,000. Kredit permohonan share keutamaan 100,000. Debit buat satu persatu bila buat ledger. Okay, tarikh adalah 4 Februari. Okay, jadi butir dekat akaun permohonan kita letak bank. Okey, dekat akaun bank kita letak permohonan 6% share keutamaan. Okey. Itu share keutamaan. Kemudian share biasa pula. Debit bank 1 juta. Kredit permohonan share biasa 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Tarikh yang sama, Februari. Right. Dekat bank tak perlu tarikh sebab kita letak tarikh. Okey, and then dekat permohonan share biasa, butir kita letak bank. Manakala dekat akaun bank kita letak permohonan share biasa. Okey. Selesai. Ni saja. Tak perlu imbangkan, tak perlu cari baki akhir sebab kita buat sebahagian sahaja. Kita buat sebahagian sahaja, jadi tak perlu imbangkan. Akaun bank tak perlu imbangkan. Akaun modal tak perlu imbangkan. Sebab ini sebahagian sahaja. Kita just tunjukkan part terbitan sahaja. Tak masuk lagi hasil-hasil yang lain. Okey, ada soalan? Nampak tak cara nak buat sekarang ni? Nampak. Ini antara salah satu soalan yang mungkin boleh ditanya dalam peperiksaan dalam SPM lah. Iaitu yang pertama, kira terbitan modal. Ingat formula tadi. Yang kedua, rekod terbitan. Rekod terbitan. Okay, so bila rekod terbitan ni, okay, yang pertama, buku catatan pertama lah atau jurnal, kena tahu. Okay, yang kedua, ledger. Jadi awak tahu dua ni, memang boleh jawab. Jurnal dengan ledger pun tak banyak, 5 akaun sahaja. Debit kredit pun tak susah, senang.
Okey. Ada soalan? Tak ada. Betul tak ada eh? Hebatlah korang hari ni. Apa ni, malam ni ada korang ada taklimat eh? Ya. Ada. So tak ada kelas lah malam ni eh? Nak ganti bila? Taklimat apa? Taklimat SPM eh? Ya. Nak SPM dah korang tak? Tak. Lagi tahun depan. Bulan 3 tak SPM. Jangan risau. Ada. Okay, jadi malam ni tak adalah kelas eh. Malam ni tak ada kelas. Dah siap dah tu, apa PKK? Saja yang nak tanya. Tak siap lagi ni kan. Tak siap habis tu cikgu. Okey. So bila nak buat? Kalau tak buat tu memang tak siap lah tu. Tak buat kelas memang tak siap lah nanti. Hari Ahad pagi boleh ke? InsyaAllah. Ahad pagi dah pukul 11. Kalau kena buat, kalau tak buat nanti korang tak. Jawabnya jadi belacan lah atas jawapan tu. Contohnya bila kita cikgu tunjukkan tu, korang tahulah nak buat macam mana. Okey, jadi kita teruskan. Okay, kita tengok daripada nota cikgu ni. C dengan D. Okey. Semasa proses permohonan, okey, inilah antara isu yang mungkin boleh ditanya dalam SPM, iaitu proses terlebih langgan atau terlebih bayar ataupun tak laku. Okay. Share kita tak laku, orang tak nak beli. Okay. So ada dua keadaan lah kat situ eh. Jadi keadaan yang pertama sekiranya terlebih langgan. Maksudnya permohonan terlalu banyak. Sama ada syarikat korang ni popular ke atau syarikat korang ni memang memberi keuntungan ke, memberi dividen yang tinggi ke sehingga kan ramai sangat banyak sangat permohonan. Jadi bila terlampau banyak permohonan, kemungkinan berlaku lebihan penerimaan wang daripada pemohon. Mungkin ialah berlaku kesilapan lah. Seronok sangat menerbitkan share, seronok sangat menjual share, meluluskan, seronok sangat luluskan. Okay, ni lulus. Tiba-tiba terlebih pula, share tak cukup. Okay. Share tak cukup nak diberikan kepada pemohon-pemohon. Orang tu dah bayar sebab kita dah cakap lulus. Orang tu dah bayar. Jadi jumlah share tak cukup. Jadi apa perlu syarikat buat?
Pulangkan. Syarikat kena pulangkan lah. Normal kan perniagaan kan. Kenalah jujur kan. Kena pulangkan kepada pemohon-pemohon yang terlebih bayar. Dia jadi macam ni sebab apa? Mungkin bila terlalu ramai permohonan, yang terlebih bayar ni mungkin orang yang beli terlalu banyak ni. Orang yang beli terlalu banyak ni syarikat akan sekat. Contoh dia beli 60% ke, syarikat sekat lah. 10% ni bagilah kat orang lain. 50% tu kau ambil lah kan. Jadi dia dah bayar 60% punya share. Jadi bila syarikat macam tu, sebab syarikat ramai sangat permohonan ni, ramai sangat pembeli-pembeli share ni. Jadi kat situ 10% yang dikurangkan tu dia kena pulangkan semula kepada pembeli share tadi. Itu sebenarnya. Okey. Jadi bila syarikat kena pulangkan semula, maka kalau tengok dalam jurnal kat sini, credit account bank. Sebab kita nak pulangkan semula, kita kena tolaklah daripada account bank kita. Credit account bank dan kita debitkan semula akaun permohonan. Sebab ini permulaan penjualan share tadi. Jadi bila kita nak pulangkan semula sekiranya berlaku lebihan, debit account bank, debit account permohonan, credit account bank. Permohonan ni tengoklah share apa, share biasa ke atau share keutamaan. Kita tengoklah. Okey. Itu kalau berlaku lebihan. Jadi macam ni kita pulangkan. Apa jadi kalau share kita tak laku? Atau istilah dia kurang langganan. Contoh, kurang langganan, orang tak beli share kita. Kita terbitkan 1 juta. Inilah seronok terbitkan 1 juta dengan mengharapkan dapat modal kan. Tiba-tiba tak laku. Tak tahulah apa sebab tak laku kan. Okey. Jadi bila share tu tak laku, maka syarikat tetap akan dapat modal daripada share tersebut. Ini cikgu nak beritahu perjalanan dia ni. Kalau syarikat terbitkan share 1 juta, banyak ni 1 juta ni. Banyak. Tengok kosong pun dah tu, banyak kosong kan. Banyak. Jadi mesti syarikat nak berwaspada. Berwaspada kalau macam contoh berlaku macam ni lah, tak laku. Bila syarikat perlu berwaspada, maka kebiasaannya syarikat akan mencari penaja. Akan mencari penaja. Maknanya share-share yang sebelum syarikat terbitkan tu, syarikat akan mencari penaja. Penaja ni dari kalangan syarikat-syarikat lain lah. Contoh dia dapat ni, nama dia penaja jamin. Penaja jamin. Apa fungsi penaja jamin ni? Okey, sekiranya share ni tak laku, maka penaja ni yang akan tanggung. Okey. Penaja ni akan tanggung. Macam awak pernah dengar tak? Kalau orang buat pinjaman peribadi dekat bank, setengah bank mensyaratkan peminjam-peminjam tersebut harus mencari penaja. Sebab apa? Kalau peminjam tersebut lari, tak nak bayar hutang, tak nak bayar pinjaman bank, penaja-penaja ni akan perlu bayarkan, kena bayarkan bagi pihak orang pinjaman tadi, peminjam tadi. Itu tugas penaja. Guaranti kan. Penaja. Jadi dalam penjualan share pun sama jugalah. Syarikat dah cari dah siapa penaja-penaja untuk tanggung sekiranya syarikat tidak mampu menjual semua share yang diterbitkan.
Jadi siapa penaja-penaja ni? Okey, kat bawah ni antaranya biasanya firma. Firma broker. Syarikat-syarikat ejen ni. Syarikat ejen saham ni, share. Bank saudagar. Bank saudagar memang antara bank yang membantu dari segi penjualan penerbitan share. Tahu tak bank saudagar ni macam mana? Tak tahu. Korang tu tak belajar KH kan? Tak. Dulu masa ada kemahiran hidup dulu memang adalah belajar bank saudagar ni. Seronok lah cikgu explain kat budak kan. Bank saudagar, ada bank perdagangan, ada bank apa lagi, bank nasional, ada bank kerajaan, ada bank koperasi. Banyak jenis bank sebenarnya. So kena tahulah benda ni. Bank saudagar ni biasanya bank macam main bank tu juga. Dia main bank tapi dia ada perkataan merchant. Contoh CIMB Merchant Bank. CIMB Merchant Berhad contoh dia. Maybank Merchant. Dia ada perkataan merchant ni, maksudnya bank tu bank saudagar. Jadi bank saudagar ni memang membantu syarikat-syarikat berhad. Dia bukan membantu individu. Dia membantu syarikat-syarikat berhad dari segi simpanan, dari segi pinjaman, dari segi penjualan share, terbitan share, dari segi jadi penaja jamin bagi terbitan share. Itu fungsi bank saudagar. Janganlah korang besok ada duit pergi simpan dekat bank saudagar. Memang kena gelak lah kat orang. Bagi kita individu. Okay. Right. Tabung amanah saham. Ini salah satu penaja jamin lah yang selalu menaja syarikat berhad ni. Dan agensi-agensi kewangan lain. Banyak agensi-agensi kewangan yang lain. Okay, jadi mereka inilah yang akan menjadi penaja sekiranya share tidak laku. Maksudnya dia orang akan bayar lah. Contoh daripada 1 juta ni, okay, yang laku 600,000 saja terjual. 600,000 sahaja terjual. Jadi apa berlaku lagi 400? RM400,000 ni lagi akan ditanggung oleh penaja. Jadi syarikat dapat berapa? Syarikat dapat 600,000 ke syarikat dapat RM1 juta? Kalau kita andaikan RM1 seunit lah. Syarikat dapat 600,000. Syarikat tetap dapat RM1 juta. So, jadi jangan risaulah untuk syarikat berhad. Syarikat tetap dapat RM1 juta. Cuma RM400,000 tu ditanggung oleh penaja jamin. Sebab RM400,000 tu tak laku. Okay? Jadi bila berlaku kurangan langganan, jadi kita akan dapat duit, syarikat akan dapat duit, jadi debit bank. Syarikat akan dapat duit, jadi debit bank dan kredit permohonan share. Kredit permohonan share. Okey, boleh faham tak dua situasi? Dapat gambaran tak? Dapat gambaran kan? Jadi bila kita nak rekod dalam jurnal dengan ledger pun masih lagi akaun yang sama. Akaun permohonan, akaun bank. Tak ada buka akaun lain. Masih lagi akaun yang sama. Itu sebab dia cakap jadi mudah. Mudah je nak buat syarikat berhad ni. Sebab tajuk dia pendek je. Tak panjang. Okey, jadi sekali lagi cikgu bagi tahu yang pertama tadi cikgu ajar yang kita belajar itu bila berlaku terbitan
General arm dia debit permohonan, kredit modal. And then bila dapat duit, debit bank, kredit permohonan. Okey. Itu normal itu maksudnya dapat bayar penuh lah. Tapi sekiranya berlaku lebihan atau berlaku kurangan, kita kena reverse semula. Kalau berlaku lebihan, kita kena pulangkan. So debit permohonan, kredit bank. Itu berlaku lebihan. And then debit berlaku kurangan, kita kena tambah akaun bank kita, debit bank, kredit permohonan. Jadi macam mana kita nak tahu berlaku lebihan atau kurangan? Okey, sebelum habis ni 2-3 minit lagi cikgu nak bagi tahu. Sekejap. Okey. Berdasarkan contoh ni, okey, contoh ni kita akan buat minggu depan. Okey. Jadi cara kita nak tahu sama ada berlaku lebihan atau kurangan, pertama sekali, okey, kira modal diterbitkan. Ni macam kita cakap tadi, memang always kena buat benda ni. Okay, kira modal diterbitkan dulu. Kemudian kita bandingkan dengan duit yang kita terima. Okay, duit yang diterima. Jadi kat situ kita boleh tahulah sama ada dah ada lebihan atau kurangan. Contoh. Okay, contoh share biasa. Okay, kalau kita kira modal diterbitkan 500,000. Sepatutnya kita kena dapat 500,000 lah. Tapi bila kita nak rekod, duit yang kita terima 450,000. Jadi kat sini berlaku apa? Kurangan. Yes, kat sini berlaku kurangan sebanyak 50,000. Kalau kita terima 600,000, kat sini berlaku Lebihan. lebihan. 100,000. Ini teknik dia. Ini teknik dia dan ini yang berlaku dalam contoh yang kita nak buat ni, tapi disebabkan masa tak cukup. Dah pukul 10 dah. Yang ni contoh ni kita akan buat minggu hadapan. Jadi siapa nak cuba try test boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright. Jadi itu saja untuk hari ni. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, Cikgu, kalau tak ada, ya. nak tanya yang nilai terbitan yang ditanggung oleh penaja jamin tu kita kena bayar balik ke? Tak payah. That's why itu fungsi penaja. Jadi besok korang dah ada duit banyak, jadi ada kawan, tolonglah jadi penaja aku nak buat pinjaman. Berhati-hati. Jangan termakan kata-kata macam tu. Tapi yang ni sebab syarikat. Jadi syarikat-syarikat yang jadi penaja ni biasanya dia orang dah ada connection. That's why dia orang tak berani buat berapa, dia orang boleh tanggung, boleh jadi penaja bagi syarikat-syarikat tu. Tapi kalau individu tu nak kena hati-hatilah. Okey. Cikgu, Ada lagi soalan? Ya. syarikat penaja tu tak rugi ke sebab asyik tanggung orang lain je? Janganlah awak fikir tugas dia menanggung je. Kan dia cakap dia banyak lagi fungsi lain. Macam contoh bank Saudara, dia tak semestinya menanggung je. Dia menerima simpanan, menerima deposit daripada bank Saudara. Dia orang pun ada buat pelaburan. Faham. Sebab dia orang tanggung tu, sebab itu tugas memang dia orang kena jaga syarikat berhad ni. Macam tabung amanah wawasan, tabung amanah saham tu. Dia tak semestinya menanggung jadi penaja je. Dia ada share juga yang dia terbitkan, ada pelaburan yang dia buat juga.
Jadi ini salah satu tugas dia lah, salah satu tugas. Tapi dia orang pun kita pun nak mohon dengan penaja-penaja ni adalah kriteria dia, adalah cara-cara dia. Janganlah cakap, janganlah pakai cakap je. Tolong tanggung kan boleh tak? Jangan macam tu. Adalah proses dia, prosedur dia. Kita kena bagi prospektus, kena bagi kertas kerja, kena bagi apa semua. Macam kita nak mohon pinjaman, macam tu lah. Adalah syarat-syarat dia. Bukanlah senang-senang dia je nak tanggung. Ingat senang ke nak tanggung dia je penaja ni. Bahaya tu. Silap kita yang rugi. Betul lah tu kan. Betul lah maksud awak tu. Adalah cara-cara dia. Okey. Ada lagi soalan? Krik, 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 krik. Okey, tak ada betul Okey. Jadi kalau tak ada, kita stop sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan hari Rabu bukan hari Khamis. Kita sambung minggu depan. Dan untuk kelas tambahan, InsyaAllah hari Ahad, apa-apa cikgu akan bagi tahu dalam grup. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan boleh pergi sarapan. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, sama.